dia Okey, jadi cikgu ulang balik yang kita dah buat sebelum ni. Okey. Sekejap kita tengok penyata pendapatan dahulu. Okey. Present. Okey, cikgu tunjukkan yang lepas Ulang sikit, kita ulang sikit apa yang kita dah belajar yang minggu lepas. Okey, yang sebelum ni. Okey, cikgu tunjuk sikit-sikit je tau ni. Okey. So sebelum ni cikgu dah tunjuk macam mana nak mengira penyata pendapatan. Okey. So yang ini latihan mencari untung bersih Cari untung bersih. Okey, dia tanya untung bersih. Yang ni kita dah buat minggu sebelum ni. Okey, jadi kita masuk saja, kita tulis saja amount yang ni. Yang ni kena ingatlah, okey, formula ni untung kasar tambah hasil tolak belanja. Jadi kita ambil untung kasar tersebut 46,200. Okey, tambah dengan hasil. Hasil kita dapat komisen diterima 1,500. Okey. Tambah dengan faedah atas simpanan 25. Okey. Ini hasil. Okey, kemudian tolak belanja. Gaji 12,000 tambah dengan ada bayaran 4,800. Okey. Tambah lagi dengan gaji 12,000. Okey, tambah 12,000. Okey, so tambahkan semua, untung kasar dapat 46,200. Okey, tambah dengan 1,500 tambah 2525. Cikgu kira dulu. Ni cikgu ulang balik yang lepas, yang sebelum ni. Okey. Tolak dengan 12,000. Yang ni cikgu ulang balik sebab dia yang tak faham kan. Okey, so jawapan dia jawapan dia 21,425. Okey. Mana tak dapat jawapan? Yang mana cikgu salah 46,200 tambah. RM9,025. Ada yang cikgu tak tambah ke? On mic. Untung kasar 46,200
Ini kita ulang sikit kita ulang sikit. Okay, untung kasar nak cari sebab nak cari untung bersih, untung kasar tambah hasil tolak belanja. So untung kasar 46,200 tambah komisen diterima 1,005 tambah faedah 2,525. Okay, betul kan? Okay, tolak dengan kita punya, oh ni 12,000 lah. Kan 12,000 tu dah. Campur gaji, insurans 3,600 tak ada. Dua kali kat sini. Silap. Sekejap ni. 3,600. So 12,000. 800. 20,400. Dapat 29. Okey. Okey, boleh faham tak? Ni cikgu ulang balik Cikgu ulang balik. Sekejap cikgu ulang. Okey, macam mana nak dapat nyata mengira untung bersih. Okey. Okey, so habis yang ini. Yang ni kita dah belajar. Okey, kita buat yang lain pula. Kunci kira-kira. Okey, kunci kira-kira. Kunci kira-kira. Okey, contoh soalan yang diberi macam ni Dia kata perniagaan Sabahan mengalami kerugian sebanyak 5,000. Okey. So rugi dan juga untung ni termasuk bawah modal termasuk bawah equity pemilik. Okey. So P sama dengan modal, dia bagi P modal, dia bagi aset okey 36,090, dia bagi liability 4780. Okey, so dalam kunci kira-kira kita kena tahulah okey dia punya formula dia yang ni. Okey, kena tahu formula. Kira-kira bersamaan dengan aset sama dengan equity pemilik tambah liability. Okey, so kita pun buatlah aset 36,090 bersamaan dengan equity pemilik. Equity pemilik P P sepatutnya tambah dengan untung bersih. Okay, sebab dia bagi rugi, dia kata rugi, so kena tolak. Okay, rugi kena tolak. So P tolak dengan 5,000. Okay, yang ni equity pemilik. Okay, kena tambah dengan liability. Liability 4780. Okay, so macam mana nak dapat? So yang ini P tolak 5,000 tolak dengan 4780 dapat P tolak berapa? 5,000 tolak 4780. So P tolak 220. Okay. So 220 tolak 36,090. So P bersamaan dengan 36,090 tolak 220. Dapat 35,870. Betul ke? 35,070. Maknanya kat sini nanti maknanya P kalau P contohnya betul P 3635 P 350 dah kira tadi 35,870. Okay, so kita check balik lah betul ke tidak. So
35870 tolak 5,000 tambah 4780. Dapat tak 36090? Okey. 35870 tolak 5,000 tambah 4780. Dapat tak? Tak dapat kan? So cikgu silap kat mana? On mic. Boleh. Cikgu salah kat mana tadi? Sekejap, cikgu tunjuk balik. Cikgu salah kat mana? Tak dapat 36090. So tolak 5,000. Rugi betul dah 4780. Ataupun macam ni. Ini kat depan. So P tolak 5,000 kita letak kat depan. Okay. So yang tinggal 4780. Okay, padam balik. Dengan 4780 tambah 36090. Betul tak? Cikgu, jawapannya D. Ya, cikgu nak jalan kerja jap, jalan kerja. 36310 tolak dengan 5,000. Sekejap, sekejap. Yang step cikgu ni, okay, step cikgu 4780 ni tambah 36090 ke tolak? 47. Tambah. Okay, tambah kan? So dapat berapa? 36090. 36090 tambah 4780 kan? Ni cikgu tulis 31310 tambah 4780. Dah jadinya cikgu kena buat balik yang ini. Sekejap Okay, jadi yang dekat sini 31310 tambah 4780. 4780. Jawapannya 36090. Sekejap, 360 310. Okay, yang ini ni kan 36310 kan? 36090. 36090. 36090 tu jawapan dia. Nak accept kan? Sekejap. Cikgu nak jawapan yang P tu. P berapa P? Nak cari P. P tu 36310. D. Okay, 36310. Sekejap. Cikgu nak cari P tu. Guna ni. So sekarang ni P. Okay, sekejap cikgu buat. P bersamaan dengan 36090 tolak 4780 kan? Tambah 5,000 Betul ke? Betul. Betul tak dapat P? Cikgu nak cari P dulu. 36090 betul lah.
36,310. Okey Okey. So P nak kira P macam ni. So P tadi 36090 kita ambil yang ini. Okey, tolak dengan 4780. Okey, tambah dengan 5000. Okey, sebab kita nak cari P dulu. So P 36310. Sebab P 36310 kita tambah dengan 4780 balik. Dapat tak equity pemilik? Itulah jawapan dia. 36310 kita tolak dengan sebab dia dapat rugi, tolak dengan 5000. Okey, macam ni kan? Okey, tadi cikgu dah tunjuk ini. Jawapan dekat sini maknanya P ni okay, so P sepatutnya tambahkan. Tambah dengan untung. Jadi P ni kita tukar. P tadi dah dapat 36310. Okey, yang atas bawah tu. Okey. Tolak dengan rugi. Sebab dia rugi. Kalau untung tambah tolak 5000. Okey, tambah liability 4780. Dapat tak 36090? Dapat kan? Okey, dapat kan? Dapat lagi, dapat. Okay. So, tu cara dia. Sebab rasanya kalau dalam kalau objektif sekejap je dapat ni. Sebab cikgu nak tunjuk jalan kerja, jadi lambat sikit. Okey, itu dah settle. Kemudian penyata aliran tunai. Penyata aliran tunai macam ni. Okey. So, penyata aliran tunai kita kena tahu baki BB adalah baki HB. Baki BB sama dengan baki HB bulan berikutnya. Maknanya ni bulan Oktober, so bulan 9 lah. Okay. So macam ni, kalau macam ni contohnya F ni. So kita kita kena cari dulu yang ini. Semua ni. Okay. So penerimaan, formula penerimaan kena jumlah penerimaan tolak bayaran kan? Ya, ulang balik. Okey. Sekejap. Okey, jumlah terima tambah bayar. Okey, dapat baki HB kan? Okey, so yang jumlah terima. Sebelum tu kita cari dulu yang ni C dulu. Okey, nak cari C ni. Okey, nak cari C macam mana C? C maknanya jumlah dia dah bagi kat sini jumlah. Dia dah bagi jumlah, jadi tambah je semua. Dapat C, tolak dengan 10520. Dapat berapa? Yang ni cikgu dah ajar ni, berapa? C dapat berapa? Respon C dapat 7,000. Okey, C dapat 7,000. Okey, terima kasih. Okey, C 7,000. Okey, C 7,000 tambah semua dapat 100,520. Okey, so ni jumlah pembayaran. Ni jumlah penerimaan. Okey. So, macam mana kita nak dapatkan baki HB? Macam mana nak dapat baki HB? Respon. Macam mana nak dapat baki HB? Kalau lebihan atau kurangan ni, yang ini tambah dengan yang ini. Tambah, tu dapat yang ini. Lebihan atau kurangan. Okay. Kalau untuk baki HB macam mana dapat baki HB?
cepat-cepat. Baki BB Baki tambah BB jumlah penerimaan tambah jumlah penerimaan. tolak jumlah pembayaran. Tolak jumlah pembayaran. Okey, dapatlah F. So F berapa? F berapa? 89480. 89480. Okey, terima kasih. So F dah dapat 894. Betul ke 89480? Macam salah je. Betul, betul. Betul Okey. So F tadi akan pergi pada A. So sama jawapan dia dengan A. Okay, so ikutlah step dia. Sama je sampai ke bawah. Okay, boleh So cikgu tunjuk yang line satu je. So line yang lain tu kamu kira sendiri. Okay, dekat rumah. Sebab yang ini cikgu dah tunjukkan dah. Okay, habis yang itu. Okay, ada soalan nak tanya? Macam mana nak cari baki HB? Baki HB. Baki HB. Okay, cikgu ulang balik. Yang ini tadi, baki BB. Ambil kalkulator, Okay, baki BB 100,000. Okay, 100,000. Tambah jumlah penerimaan, kita terima. Okay, tambah 100,000. Sorry, 90,000. Tambah 90,000. Okay, bayar, tolak bayar. Sebab bayar. Tolak bayar. Tolak 100,520. Okay. So dapatlah 89480. Boleh? Boleh Maknanya yang ni baki HB ni penting lah. Baki HB. Okay, nak dapat baki HB kena baki BB tambah jumlah penerimaan. Okay, yang ini tambah. Kemudian tolak yang ni. Tolak ni. Ni tolak 100,520. Jangan ambil dekat lebihan. Lebihan dan kurangan tu menunjukkan sama ada jumlah penerimaan lebih daripada bayar ataupun bayar lebih daripada terima. Itu kita nak tengok lebihan dan kurangan. So tak payah tengok yang itu. Okey, boleh faham Okey, tengok soalan sekejap. Okey, boleh. Boleh kita Cik Kak Alia Fatihah boleh tak? Cik Kak Alia Fatihah respon. Guna mic. Okey, dah boleh Okey, jadi kita sambung So yang sebelum ni kita dah sambung tentang penyata kewangan. Hari ni kita sambung dengan seterusnya iaitu macam mana nak tengok pihak yang berkepentingan kepada penyata kewangan sesebuah perniagaan. Yang ini dah masuk soalan setiap tahun. Biasalah cikgu ada bila tahun 2018, 2019 biasa soalan ni keluar dalam kertas 1 dan juga kertas 2. Jadi pihak yang berkepentingan kepada penyata kewangan ni kena hafal lah. Kena hafal. Ada berapa pihak berkepentingan dekat situ? Ada 5. 5 kena hafal. Sebab nanti dia akan tanya dalam soalan, dia tanya apakah fungsi pemegang saham? Ataupun apakah peranan pelabur? Dalam soalan-soalan sebelum ni dia dah pernah tanya tentang pihak pengurusan. Apa peranan pihak pengurusan? Dan apa peranan institusi kewangan? Jadi kalau dalam soalan tu kalau kamu tak boleh ingat pihak yang berkepentingan, kamu ingat kegunaan dia saja.
Ataupun dia akan tanyalah siapakah pihak berkepentingan. Yang soalan tu belum pernah keluar lagi. Okey, sebelum ni dia tanya apa peranan lah, kegunaan. Okey. So penyata kewangan ni penting kepada pihak berkepentingan dalam membuat keputusan tentang sesuatu perkara dalam perniagaan. Okey. Antara pihak yang berkepentingan kita dah bincang tadi ada 5. Okey, 1 pemegang saham. Okey, atau pemilik. Pemegang saham ni dia boleh mengetahui kedudukan kewangan perniagaan dan menentukan hala tuju perniagaan. Itu pemegang saham. Okey, boleh Boleh faham Okey, seterusnya pelabur. Pelabur ni siapalah yang melabur? Yang maknanya kalau dia yakin dengan sebuah penyata kewangan tu, okey, pelabur akan melabur dekat situ. Okey, jadi penyata kewangan yang baik dapat meyakinkan pelabur. Okey, pelabur tu siapa? Pelabur tu adalah mereka yang ingin melaburkan duit dia dalam perniagaan tersebut. Okey, itu pelabur. Okey, pihak pengurusan. Pihak pengurusan dia kena menilai prestasi perniagaan. Kemudian dia kena buat pertimbangan untuk memberikan ganjaran seperti bonus dan dividen. Okey. Kemudian dia kena banding juga prestasi kewangan antara tahun semasa dengan tahun sebelumnya. Okey, sebab apa nak buat garis panduan? Supaya dapat mengagikan sumber dengan berkesan. Okey, itu pihak pengurusan. Jadi dalam pihak pengurusan ni sangat penting lah. Okey, kalau dia tengok keuntungan kita punya syarikat baik. Jadi kemungkinan dia akan bagi bonus. Okey, ataupun dividen. So pihak pengurusan sangat penting lah. Dari segi pihak yang sangat berkepentingan. Okey, dalam penyata kewangan sebuah perniagaan. Okey, pembiaya ataupun institusi kewangan ataupun orang yang memberikan dia punya pinjaman pada institusi kewangan tersebut. Jadi dia kena tahu kemampuan perniagaan tu boleh bayar hutang ataupun tidak. Okey? Jadi dia nak tahu dari segi mampu bayar ataupun tidak, jadi dia kena tengok penyata kewangan. Okey? Jadi kalau tengok penyata kewangan okey semua, kunci kira-kira okey, aset dengan liability sama ataupun syarikat mengalami keuntungan. Jadi pembiaya pun dia akan bagi pinjam. Okey, itu tujuan pembiaya. Okey. Manakala pembakal atau vendor, kegunaan dia laporan kewangan ni digunakan untuk menilai keupayaan dan kecekapan dalam pengurusan hutang sebelum memberi kemudahan kredit atau memberikan pinjaman kepada perniagaan. Okey. Itu pembekal. Pembekal ni dia membekalkan barang dia lah. Jadi sebelum dia membekalkan barang, dia akan tengok dekat penyata kewangan. Adakah syarikat ni mampu menguruskan dia punya hutang? Okey. Kalau mampu menguruskan hutang, maknanya bolehlah bekalkan barang pada dia. Maknanya bolehlah bagi hutang pada dia. Okey. Kalau tidak, maknanya susah lah. Okey. Pembekal tak boleh nak bagi hutang kepada syarikat kerana penyata kewangan yang tidak elok, tidak sesuai. Okey, boleh Okey, itu 5 pihak berkepentingan. Okey, jadi 5 pihak berkepentingan ni penting Jadi tolong hafal. Okey, apa-apa pun cikgu akan suruh anak murid cikgu tolong salin dulu nota ni. Okey, nota muka surat 108. Okey, salin pihak berkepentingan dan kegunaan. Okey, boleh buat kotak. Okey, tolong tulis tarikh hari ni. Okey, tolong tulis tarikh hari ni berapa bulan? Hari ni berapa bulan hari ni? Ibu pernah lupa. Hari ni 29 hari bulan. Okey. Hari ni 29 hari bulan. Hari Ahad. Okey. Boleh salin dulu sebelum cikgu pergi pada 4.4. Yang ini agak penting juga, 4.4. Okey, sebelum tu ada soalan nak tanya ke? Saya tanya cikgu nak kena salin semua. Yang ini pihak berkepentingan ni. Yes. Salin je pihak berkepentingan ni dengan kegunaan. Kita ada 5, buat je dalam kotak.
Pertama, pemegang saham. Kedua, pelabur. Tiga, pihak pengurusan. Keempat, pembiaya. Kelima, pembekal. Okey. Yang itu saja dulu. Boleh. Cikgu beri masa 5 minit. Rasanya semua ada buku teks kan? So tengok buku teks sendiri Ruvina tak ada buku teks. Okey. Bolehlah. Kalau nak salin pun boleh salin. Okey, tak ada masalah. Yelah sambil-sambil tak buat apa-apa kat rumah. Bolehlah buat nota kan. Sebab soalan ni memang setiap tahun dia akan keluar. Okey. Cikgu dah tengok dah. Memang dia akan keluar. Jadi pihak yang berkepentingan kepada penyata kewangan ni kena ingatlah 5 ni. Okey, pemegang saham, pelabur, pihak pengurusan, sisi kewangan, pembekal. Okey. Buat nota tu cantik-cantik sikit. Cikgu nak tanya, soalan Ya. ni dia keluar dalam bahagian esei ke objektif? Dua-dua keluar ke? Selalunya dua-dua. Okey, boleh? Dua-dua. Tapi yang Ah, objektif ni, yang soalan ni dia keluar objektif banyak ke? selalunya dia akan Satu, dua, macam satu. satu dua je. Selalunya kalau dia dah tanya dekat objektif, kadang-kadang keluar lagi dekat esei. Kalau ikut tahun-tahun sebelum ni, dia tanya dekat soalan objektif pun ada, dekat esei pun ada juga. Okey? Jadi yang ini antara soalan yang kata yang famous lah. Okey, Okey? terima kasih. Sama. Jadi kena ingat lah. Okey, pembekal, pemegang selalunya dia tanya pasal peranan. Okey, peranan pihak ni. Okey, sebelum ni dia tak tanya lagi pihak berkepentingan tu siapa. Tapi dia akan tanyalah apa peranan pemegang saham ataupun apa peranan pihak pengurusan kepada penyata kewangan. Okey. Yang tu nanti kemungkinan cikgu akan bagi tunjuk soalan, contoh soalan Contoh soalan SPM tahun sebelum ni. Okey, boleh? Salin sikit-sikit je, yang penting-penting saja. Okey.
Okey, boleh Kita teruskan. Cikgu dah siap. Okey, dah siap. Okey, kita pergi terusnya. Okey. Macam mana nak menganalisis kepentingan penyata kewangan? Okey, yang ini pun soalan yang biasa keluar. Okey. Tapi kebanyakannya kalau murid ditanya soalan yang susah ni selalunya dia tak ambil soalan tu. Okey. Tapi tak apalah. Sebenarnya soalan tu kadang-kadang dia senang je. Tapi murid dia takut nak jawab. Takut salah. Okey. Okey. Untuk menganalisis kepentingan penyata kewangan terhadap operasi kewangan sebuah perniagaan. Jadi analisis kita tengok yang tadilah yang kita dah belajar sebelum ni. Analisis penyata pendapatan. Kunci kira-kira dengan penyata aliran tunai. Okey. Jadi analisis ni dia dah kata kat sini untuk mengetahui kedudukan aset dan liability serta membuat penilaian perniagaan untuk perancangan masa depan. Selain tu usahawan juga boleh menggunakan titik pulang modal. Titik pulang modal kita dah belajar semasa di tingkatan 4. Okey. Sebagai salah satu cara untuk membuat analisis terhadap operasi perniagaan. Okey. Jadi analisis ni dapat membantu usahawan. Ni sekarang ni ditanya pasal usahawan ni, macam mana pentingnya analisis ni. Okey. Jadi yang pertama sekali untuk ukur prestasi perniagaan. Okey, pertama ukur prestasi perniagaan. Okey. Kedua, meningkatkan jumlah keuntungan. Daripada analisis yang kita buat tadi, okay, analisis operasi kewangan tadi, okay, kita dapat ukur prestasi perniagaan guna penyata pendapatan dan tengok dapat tak meningkatkan jumlah keuntungan melalui analisis tadi. Okay, sebab penyata pendapatan ada apa dekat dalam penyata pendapatan? So kita ingat balik dalam penyata pendapatan ada apa ya? Okey, ada untung bersih. So untung bersih, untung tu sebenarnya untuk ialah sama ada usahawan ni ataupun syarikat, okey, pemilik, dia akan tengoklah. Okey, macam mana nak meningkatkan jumlah keuntungan. Okey, macam mana juga nak mengukur prestasi perniagaan, dia tengok dekat penyata pendapatan. Okey, boleh? Okey, itu penyata pendapatan. Okey, kunci kira-kira. So dalam kunci kira-kira kita tengok apa? Kita tengok aset. Kita tengok equity pemilik. Kita tengok apa dia? Lagi satu apa? Liability. Okey. Jadi kunci kira-kira ni untuk mengetahui kedudukan kewangan berkaitan dengan aset tu. Okey. Aset. Adakah jumlah tanggungan peniaga seperti equity pemilik
Dan liability semasa serta liability bukan semasa tu, dia boleh cover tak aset dia? Aset boleh cover tak? Boleh cover liability tak? Liability kan hutang. Okay. Adakah aset kita yang kita jana tadi dapat membantu liability hutang kita? Okay. Mengetahui komponen equity pemilik menerusi modal yang disumbangkan atau untung bersih atau rugi bersih daripada kegiatan perniagaan. Sebab tu bila kamu jawab soalan, kamu imagine balik, okey, kamu jadi usahawan sekarang ni. Kalau saya nak analisis penyata pendapatan, apa yang saya nak tengok sebenarnya? Okey. So kamu ingatlah penyata pendapatan ada apa dalam tu? Ada untung bersih. Okey, dekat situ lah kita tahu untuk meningkatkan jumlah keuntungan. Fokus kita untuk meningkatkan jumlah keuntungan penyata pendapatan. Nak ukur prestasi perniagaan kita, baik ataupun tidak. Okey, dalam kunci kira-kira pula kita nak tengok kedudukan kewangan kita dari segi aset pula. Adakah aset yang kita gunakan tu boleh cover liability kita? Okey, itu untuk kunci kira-kira. Dan terakhir sekali kita tengok dia tengok dua je. Okey. Dalam menganalisis operasi kewangan perniagaan, okey, kita guna dua ni. Penyata aliran tunai tu untuk kita sebagai pengurus kat dalam tu. Tapi kalau untuk kita sebagai operasi perniagaan, kita rujuk dua ni. Okey. Kita tengok kita punya keuntungan dan juga aset serta liability. Okey, yang itu pertama, menganalisis. Okey. Menganalisis operasi. Yang lagi satu kita guna TPM. So maknanya ada dua cara lah. Satu, kita tengok penyata pendapatan yang kita kira-kira. Satu lagi kita tengok TPM. Okay. TPM kita dah belajar. TPM apa dia? TPM memang TPM titik peluang modal. Okay. TPM adalah satu tahap kuantiti pengeluaran apabila jumlah hasil sama dengan jumlah kos. Yang ini. Okay. Tahun lepas dah keluar soalan ni. Okay. Dia suruh buat apa? Dia suruh kamu lakarkan TPM. Okay. Itu penting TPM ni. So kalau TPM ni kalau kamu tak dapat nak lakar, dia lakar ni sebenarnya senang je. Okay. Sebelum tu cikgu ajar dulu macam mana TPM ni. TPM ni dia menunjukkan kuantiti pengeluaran. Okay. TPM menunjukkan kuantiti pengeluaran tidak memberi sebarang untung atau rugi. Iaitu jumlah hasil hanya cukup untuk menampung jumlah kos. TPM menunjukkan tahap minimum jualan yang perlu diperoleh oleh perniagaan supaya tidak akan mengalami kerugian. Okey. So kat sini ni TPM ni. Okey. Besar sikit. Sekejap. Alah, salah pula. Okey. Dalam TPM ni, kalau kamu tengok, pertama sekali TPM adalah titik peluang modal. So ni adalah titik peluang modal yang duduk tengah-tengah ni. Okey. TPM dalam ringgit Malaysia ni, yang ni. Dekat jumlah kos dan hasil. Okey. Besar sikit. Okey. Okey. TPM dalam unit dekat sini. Sebab ni nama dia kuantiti. Okey. Dekat mana kita nak tulis cost tetap? Cost tetap kat sini. Tahun lepas yang dia suruh lakarkan tu dapat berapa markah? 7 markah. Okey, 7 markah. Soalan melakar. Melakarkan graf. Dia suruh sekali loretkan keuntungan. Okey. Kalau dia bagi untung lah. Kalau tiba-tiba rugi, dekat bawah. Macam mana nak tahu dia untung rugi? Tengok jumlah hasil. Kalau jumlah hasil lebih daripada jumlah kos. So kita dapat untung. Okay, nampak Jumlah hasil kat sini, bawah ni jumlah hasil. Okay, bila naik atas, okay, jumlah hasil lebih daripada jumlah kos. Sini jumlah kos. Kenapa jumlah kos mula daripada sini? Sebab kos tersebut
yang bermula dekat kosong ni adalah kos tetap. Kos tetap adalah kos yang terpaksa kita tanggung walaupun kita tak keluarkan sebarang. Kita tak keluarkan sebarang pengeluaran. Pengeluaran stok pun kita terpaksa bayar. Okay, that's why kos tetap ni dekat sini. Kos tetap dia tetap aja. Okay, dan dikira jumlah kos tu daripada sini. Kita tarik kat sini. Jumlah hasil kita ambil daripada sini bawah. Okay. So rumusan titik pulang modal adalah jumlah pengeluaran yang kurang dari titik TPM akan mengalami kerugian. Manakala yang lebih daripada titik TPM akan memperoleh keuntungan. Okay. So ni simple. Ada siapa yang tak faham ke? TPM. TPM dah keluar tahun lepas. Okay. Tak tahu tahun ni. Okay. Kalau tahun ni keluar juga, okey lah. Alhamdulillah lah. Dah belajar kan? Dah boleh ingat. Okay. Okay. Itu TPM. Ada soalan nak tanya tak? Nak suruh cikgu lakar tak? Respon. Boleh. Apa yang boleh ni? Tiba boleh. Akal lah cikgu. Okay, cikgu lakar. Okey. Okay, cikgu lakar. Jadi cikgu kena pergi dekat OneNote tadi. Notebook. Sekejap Okay, cikgu lakar. Kena keluar sekejap. Okay, kita pergi TPM. Okay, bila kita nak lakar, sama-sama lah lakar dengan cikgu boleh sambil-sambil tu boleh lakar sekali. Okay. Step pertama, sebenarnya kita sebab kita dah belajar ni TPM ni masa kita tempat. Jadi dah lakar dah kan. Okay. Okay, pertama sekali yang dia akan ambil kira adalah kamu punya lakaran tersebut. Okay. Ini cikgu buat yang simple je lah Okay. So pertama sekali ni kosong. Okay, yang dekat sini dipanggil jumlah hasil. Ataupun hasil dia boleh tulis hasil harga. Ataupun hasil. Okay. Okay, kemudian yang bawah pula. Yang bawah. Yang atas ni boleh sekali dengan kos sekali Salah, harga, hasil, kos sama saja. Okay. Yang bawah ni kita tulis. Yang ini memang satu je lah. Kuantiti saja. Okay. So step pertama. Okay, ni dah step pertama dia ni kita dah buat. Okay, cikgu tak payah guna ruler. Kamu guna ruler lah, jangan buat macam cikgu juga. Okay, cikgu kan kalau guna ruler sekarang, lama lah. Okay, sebab cikgu memang ada ruler, malah nak pakai. Okay, tak apa. Cikgu pakai ruler lah cantik sikit. Tak apalah, cikgu pakai. Okay, pertama sekali kita lukis yang ini. Yang ni daripada kosong Yang ni adalah jumlah hasil. Jumlah hasil. Okay, jumlah hasil. Okay. So, kita lukis pula kos tetap dia. Dalam soalan kadang-kadang dia bagi kos tetap So, lakar kos tetap. Okay, kos tetap. Okay, yang ini tadi dalam RM. Okay. Yang ni dari unit.
Okey, ada siapa tu yang nak ada soalan nak tanya? Tak ada kan? Okey. So jumlah hasil kita dah buat. Kau start dah. Okay, sekejap. Jumlah hasil ni macam lintang sangat. So kita tegakkan dia sikit. Okey, jumlah hasil. Okey. Itu jumlah hasil Okey, kos tetap. Contohnya kos tetap kat sini 5,000. Okey, contoh kos tetap 5,000 5,000. Okey, so jumlah hasil tadi dia jumlah hasil memang ke atas. Okey. Itu. So kita ambil satu lagi jumlah kos. Okey, jumlah kos dekat sini. Okey, contohnya macam tu Sekejap. Jumlah hasil ni atas sikit lagi. Okay, sebab kita nak tengok untung. Jumlah hasil ni kita padam dulu sekejap. Okay. Jadi ni tadi jumlah hasil kat atas ni. Atas ni jumlah hasil. Okay, yang bawah ni jumlah kos. Jumlah kos. Okay. Yang kuantiti ni panjang sikit. Sekejap, cikgu padam sekejap. Kamu guna baris Okay. Okay, so okay. So kita nak tengok TPM. So TPM kat sini. Kita guna warna lain. Okay, TPM kat sini. Turun bawah dekat tengah-tengah tu. Kita turun bawah. Okay, satu dekat sini, satu lagi dekat sana. Okay. So TPM yang dekat tengah-tengah ni. TPM yang dekat tengah-tengah ni. Buat bulat tu. Okay, yang tengah-tengah ni dipanggil TPM. Okay. So TPM selalunya kita tengok dalam unit So contohnya TPM ditengok dalam unit. So sini TPM. So ni TPM. Okay, ni TPM dalam unit. Kalau ikut soalan tahun lepas, dia tanya berapakah dia tanya apa Dia tanya jumlah TPM unit keuntungan. Titik pulang modal dalam unit. So dia suruh kira. Jadi dia bagilah soalan tu. Dia bagi apa? Dia bagi pengiraan. Okay, suruh kamu kira TPM. Okay, sekejap lagi cikgu tanya apa dia punya formula TPM Yang ini dalam RM. Ini TPM dalam RM. Okay. So kita nak tengok untung. Okay, untung. So yang ni yang atas ni adalah untung. Ada soalan nak tanya? Okay, yang ni dipanggil untung. Okay, sebab apa yang hijau ni panggil untung? Yang hijau ni dipanggil untung sebab
hasil melebihi kos. Okey, tu dapat untung Manakala yang rugi, cikgu buat warna lain. Ni rugi. Rugi. So ni dipanggil rugi. Ni rugi. Rugi sebab apa rugi? So rugi dapat kos, jumlah kos lebih daripada hasil. Okey, boleh faham So nak dapat TPM. So TPM TPM titik pulang modal bersamaan dengan hasil sama dengan kos. Okey. So formula TPM, siapa ingat formula TPM? Macam mana nak tengok nak mengira TPM? Siapa boleh ingat? Kos berubah. Sekejap. Betul ke cikgu? Sekejap. Okey. Apa dia TPM tadi? Kos tetap. Kos tetap bahagi. Okey. Bahagi dengan Hasil jualan seunit. Okey. Hasil jualan seunit. Depan dia apa? Harga Hasil jualan seunit. Harga jualan seunit. Harga tolak hasil ke hasil tolak harga ke apa? Harga jualan seunit tolak kos berubah. Okey, harga. Okey, harga seunit. Kita panggil harga seunit je lah. Okey, harga seunit tolak kos. Tolak kos berubah seunit. Kos. Ya. Okey. Okey, terima kasih. Okey, itulah kalau nak cari dalam soalan kalau ikut tahun lepas. Okey, dia tanya TPM, lepas tu dia suruh lakarkan TPM, lepas tu dia suruh lorek untung atau rugi. Yang tahun lepas 7 markah. Okey. Tahun ni tak tahulah. Okey. Tahun ni suruh lakar lagi ataupun dia tanya TPM, so kena carilah ni. Okay, TPM. Setelah ni dia akan bagi nilai. So dia akan suruh kamu kira. Okay. Jadi kamu kena ingatlah. So yang tadi dah buat semua semua dah lukis dah salin semua. Lakar sendiri cantik-cantik sikit. Cikgu punya memanglah cikgu lakar biasa-biasa je ni. Okay. Yang rugi ni sebab bawah cikgu tak lukis ni sampai bawah. Ni rugi sampai bawah. Okay, untung dia atas. Melebihi daripada TPM tu. Melebihi titik. Okay. Boleh Dah 2 tahun berturut-turut TPM ni keluar. Tahun 2018 pun dah keluar. Tapi yang itu tak suruh lakar. Dia suruh kira je. Okay, 2019 dia suruh lakar. Lepas tu dia suruh kira lagi. Dapat markah banyak sikit yang bab tu. Okay. Dan yang TPM ni dia selalu keluar dalam bahagian C. Okay. Tak tahulah tahun ni kalau keluar bahagian C tu kira betul lah dapat jawab Sebab TPM ni tak susah pun. Okay. Okay, ada soalan yang nak ditanya. Dapat lukis elok cantik sikit, warnakan bawah.
Atas, okey. Okay, cikgu nak kena habiskan bab 4 ni cepat sikit Okay, cikgu nak kena cepat habiskan bab 4 ni. Sebab nanti takut kamu nak buat cover untuk kerja khusus Jadi kita kena settlekan yang ni awal. Sebab yang lain tu hanya perlu baca saja. Tak perlu cikgu akan terangkan sikit je lah maksudnya. Okay, sebab bab 4 ni bab penting. Okay. So cikgu harap kamu faham betul-betul lah. Terutamanya nanti masa kita nak menganalisis mentafsir penyata kewangan guna nisbah asas tu. Yang itu sebab setiap tahun dia akan keluar soalan tu. Yang 4.5. So hari ni kita belajar 4.3 dan 4.4 saja dulu. Okay. 4.3 dan 4.4. Okay, dah siap ke? Melukis. Lukis cantik sikit. Yang bawah jangan lupa. Okay. Untung, nak dapat untung hasil mesti lebih daripada kos. Okay. Rugi, jumlah hasil kurang daripada jumlah kos. Okay. TPM, titik yang tengah-tengah ni, nama dia titik belah modal. Okay. Yang ni. Okay, yang ni tadi jangan lupa tulis kuantiti. Yang bawah ni ada pelajar yang tahun lepas terbalik. Dekat atas sana tulis kuantiti, bawah tulis unit. Terbalik apa? Yang atas sana dia tulis kuantiti, bawah dia tulis harga. Kan terbalik tu. Kuantiti dalam unit. Okay. Kalau kamu tulis harga pun dekat atas kat sini, kamu tulis RM pun dah okey. Okay. Yang penting ni ada unit dia ni. Ni unit apa? Apa unit? Okay. Kamu tulis hasil RM. Dah dapat markah dah. Sebab bila melakar, yang ini dikira maksud cikgu yang ini. Yang petak ni, yang kamu lukis ni. Okay, yang ini sekejap cikgu warnakan. Okay, cikgu warnakan ini. Okay, yang ini ni, bila kamu buat, bila kamu lakar betul ni, okay, yang ini macam ni betul. Okay, kamu dapat satu markah. Jadi sayang kalau kamu salah. Okay. Okay, yang itu memang dapat satu markah. So kalau tak tulis langsung ni RM, rugi. Tulislah RM. Yang ni tulis unit. Bawah ni tulis unit. Okay. Ada soalan nak tanya tak? Cikgu boleh upload untuk soalan mengenai titik pola model ini dalam Google Classroom. Okay, boleh. Nanti cikgu bagi buat dalam Google Docs. Okay. Okay, thank you. Okay. Ada soalan tak nak tanya pasal TPM? Lukis cantik-cantik sikit Kakak ni okey kan?
So kita dah habis 4.3, 4.4 hari ni. Okay. Okey, jadi sebagai akhirnya, okey, cikgu nak bagi soalan lah. Soalan dekat dalam buku teks ada tak? Soalan dalam buku teks. Okey, soalan dalam buku teks ada buku teks. Soalan dalam buku teks tentang TPM ni tak ada, tapi dalam soalan berkaitan dengan yang kita dah bincang tadi, untuk anak murid cikgu, cikgu minta buat soalan muka surat 128. Okey, boleh dapat apa yang cikgu cakap? Muka surat 128, soalan nombor 2 Muka surat 128. Surat 128 jap 100. Muka surat 128. Okey, muka surat 128 yang ini. Nombor 2 ni. So, berkaitan dengan Encik Ramli tu. So, buat dalam buku latihan. Okey, terangkan kepentingan penyata kewangan kepada pihak berkepentingan di bawah. Okey, jadi jawab ikut markah Okey, jadi itu dahulu untuk hari ini. Sebelum tu cikgu akan bagi form untuk kedatangan hari ini. Okey, sekejap Okey, untuk kedatangan hari ini nanti masuk dekat dalam sekejap cikgu bagi link kedatangan. Okey, cikgu dah bagi link kedatangan hari ini. Okey. Cikgu pun akan bagi link kedatangan dekat dalam grup takut ada yang live. So sesiapa yang tengok live, okey, pun boleh masuk juga Okey, jadi itu dahulu untuk hari ini. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi akan datang. Okey, terima kasih. So, boleh keluar. Okey, terima kasih.